rakan-rakan yang tengah mengikuti rancangan live ni boleh bersama-sama dengan saya kita buat sesi FB Live ni lebih santai kita berinteraksi kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh ajukan kepada saya dan insyaAllah saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin lah. Okay, jadi macam biasa bila kita buat live ni kita nak minta tolong lah minta tolong rakan-rakan yang dah pun mengikuti rancangan live ni untuk buat dua perkara. Yang pertama, macam biasa saya minta tolong tuan-tuan perempuan untuk tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak minta bantuan rakan-rakan yang dah join ni untuk memperkenalkan diri. Okay, perkenalkan diri bukan susah pun, bagi salam je, bagi salam kat ruangan komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya pada malam ni dan saya tak adalah berkesorangan. Okay, dan saya percaya malam ni mungkin ramai di kalangan kita yang sedang berada di rumah. Mungkin ada yang baru lepas makan, ada yang mungkin tengah makan, sambil-sambil tengah makan tu tengok saya bersiaran secara live. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik. Kerja kuat tu nampaknya baru nak balik daripada pejabat, on the way nak balik rumah tu sambil-sambil naik MRT ke, naik LRT ke tengok saya tengah bersiaran secara live ni. Okay, bila saya buat lawak tu jangan gelak seorang-seorang tu nanti orang sebelah tengok apa hal lama mak ni gelak seorang ni kan kat dalam LRT tu kan dan mungkin ada juga yang baru lepas solat isyak baru je balik daripada surau. Okay, dan saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang telah mengikuti rancangan live ni. Jadi tolong buat dua perkara. Dua perkara ni saya minta tolong sangat-sangat tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada seramai mana yang boleh. Kawan-kawan anda nak sharekan dekat wall anda pun boleh, nak sharekan dekat grup mana-mana pun boleh, ataupun dekat page anda pun boleh, tak ada masalah. Kita tarik sebab ramai rakan-rakan yang lain untuk join kita bersama-sama pada malam ni. Okay, so topik macam mana yang saya dah highlightkan kalau tengok kat bawah ni, pindah milik hartanah melibatkan pentadbir pusaka. Okay, jadi ramai sebenarnya kata apa klien-klien saya ada yang bertanyakan soalan coach, kalau misal kata rumah saya ni baru je dapat surat kuasa mentadbir, boleh tak kalau saya nak jual rumah tu? Ataupun ada juga yang bertanya soalan, coach, okay, kalau katalah perintah kuasa mentadbir tu masih dalam proses, kita dah buat permohonan ke pejabat harta pusaka ataupun ke mahkamah tinggi tapi masih lagi belum dapat perintah. Jadi macam mana kita nak uruskan penjualan kalau ada buyer yang berminat? Jadi insyaAllah malam ni kita akan kupas tentang topik ni. Itu yang saya kata tadi, topiknya agak menarik dan agak panas lah. Agak panas sebab ramai sahabat-sahabat rent, especially kawan-kawan kita yang berurusan dengan owner-owner, vendor-vendor yang sedang menghadapi kesulitan ataupun menghadapi situasi macam tadi itulah. Dia nak jual sangat-sangat rumah dia, mungkin dia dah rasakan bahawa dia tak mampu lagi nak menanggung bayaran hutang, dia ada kesempitan wang dan sebagainya, jadi dia berasa nak jual, nak buyer dah ada dah, ready buyer dah nak beli, tapi dia tak tahu proses macam mana sebenarnya nak uruskan. Jadi insyaAllah malam ni kita akan kupas dan kita akan cuba menjawab soalan tersebut lah. Okay, dan kita tengok siapa-siapa yang dah masuk ni. Tuan Mi Alfonso, terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Mi. Muhammad Azad pernah join, waalaikumsalam Muhammad Azad. Okay. Fadli Fauzi, waalaikumsalam, terima kasih. Rasanya Fadli Fauzi yang nak sangat saya kupas tentang topik ni hari tu kan. Jadi saya menyahut seruan dan saya cuba nak menjawab soalan Fadli hari tu. Jadi alhamdulillah malam ni kita bersiaran secara live untuk saya kupas topik yang Fadli minta saya kupas tempoh hari lah. Dan Tuan Hir pun ada, waalaikumsalam. Ini semua muka familiar ni, dia tiap malam bila saya buat live mesti ada. Okay, terima kasih banyak-banyak yang dah sudi join kita pada malam ni. Tuan Abdullah bin Mansur, waalaikumsalam, terima kasih Tuan Abdullah. Jadi siapa-siapa yang dah join ni macam biasalah, tolonglah tekan button share tu, kongsikanlah, tarik ramai-ramai lagi untuk join kita pada malam ni. Okay, bagi saya minum kejap saya dahaga pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jemput minum semua. Air kosong je pun, tak ada apa Oh, Datin Jasmine pun ada. Waalaikumsalam. Lama tak nampak Datin Jasmine. Orang Melaka kita ni. Amirul mana Amirul? Amirul selalu join. Malam ni tak ada pula dia. Cuba Datin Jasmine tag Amirul, minta dia join sekali malam ni. Okay? Okay, siapa-siapa yang dah join ni, minta tolong tekan button share, kongsikan, tarik lagi ramai-ramai. Ni baru ada lebih kurang 15 orang yang bersama-sama kita pada malam ni. Saya harapkan lebih ramai lagi yang akan join lah.
Okey. Jadi sebelum kita nak kupas lanjut tentang urusan pindah milik bagi hartanah yang melibatkan pentadbir pusaka. Okey, saya ingin recap baliklah. Sebenarnya saya dah terangkan dalam rancangan live saya beberapa bulan yang lepas lah. Saya tak ingat exact date beberapa bulan, tapi memang saya pernah kupas tentang bukan topik ni lah, topik berkenaan dengan macam mana kita nak mentadbir harta pusaka tu. Okey. Harta pusaka ni sebenarnya dia tertakluk kepada dua, dia panggil jurisdiction. Dua jurisdiction. Jurisdiction ni apa dia? Bidang kuasa. Bahasa Melayunya bidang kuasa. Bahasa orang putih ni jurisdiction. 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 Okay. So ada dua bidang kuasa. Okay. Apa yang tuan-tuan perlu faham, dua bidang kuasa yang saya masukkan di sini, dia mengikut nilaian hartanah ataupun nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okay, katalah dalam keadaan sekarang ni mungkin ibu bapa kita yang dah meninggal, so bila dah meninggal tu dia tinggalkan harta pusaka. Okay, jadi harta pusaka kat sini terbahagi kepada dua, harta pusaka yang alih dan harta pusaka yang tak boleh alih. So harta pusaka yang alih tu maksud dia apa? Yang boleh dialihkan lah. Okay, contoh macam kereta, wang yang ditinggalkan dekat bank, dekat amanah saham, dekat tabung haji, semua tu kita panggil sebagai harta alih. Okay, dan harta tak alih ni pula kita kategorikan sebagai harta yang berbentuk macam rumah, tanah. So memang kita tak boleh nak alihkan lah. Macam mana kita nak alihkan rumah kan? Okay, tu yang didefinisikan sebagai harta tak alih. Okay, jadi ada dua kategori harta di situ. Okay, kalau sekiranya kedua-dua kategori harta ni tadi bernilai kurang daripada 2 juta. Bernilai kurang daripada 2 juta. Okey. Jadi jurisdiction ataupun bidang kuasa akan diberikan kepada bahagian harta pusaka kecil. Mengikut akta harta pusaka kecil. Okey. So kena ingat harta bernilai 2 juta dan ke bawah dia terletak ataupun dia termasuk di bawah akta harta pusaka kecil, yang mana pentadbiran harta pusaka kecil ni diletakkan di pejabat tanah negeri yang berkenaan. Contoh katalah kita dah kira-kira dah cukup harta tu bernilai 1 juta lah. Campur semua sekali, duit ASB kat situ, tabung haji kat situ, simpanan arwah pun kat situ, dan juga harta tak alih dia tadi, tanah dia, rumah dia dan sebagainya. Semua tu kita kira-kira tak lebih daripada 1 juta lah katakan. Okay, so kalau katalah keseluruhan harta ni tak lebih daripada 1 juta, nilai tadi tu yang saya sebutkan untuk harta pusaka kecil tu 2 juta ke bawah. So harta yang kita dah nilaikan tadi tu lebih kurang dari 1 juta sahaja. Jadi bila kita nak buat nak dapatkan surat kuasa mentadbir, surat kuasa mentadbir tu kita perlu membuat permohonan kepada bahagian harta pusaka kecil. Bahagian harta pusaka kecil. Okey, kat mana bahagian harta pusaka kecil ni? Okey, bahagian harta pusaka kecil ni sebenarnya terletak di pejabat tanah yang berhampiran. Contoh, katalah kita dah tengok tadi senarai aset arwah yang ditinggalkan tu, ada sebidang tanah di kawasan Hulu Langat sebagai contoh. Okey, yang lain-lain tu semua harta kita panggil harta alih lah. Okey, cuma satu je dia ada sebuah di sebidang tanah di daerah Hulu Langat. Okey, jadi kita sebagai waris sebenarnya kita boleh filekan permohonan untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir di pejabat tanah dan daerah Hulu Langat. Boleh nampak tak kat situ? Boleh faham tak? Okey, kalau faham tulis faham, kalau tak faham tulis tak faham. Saya boleh cuba huraikan dengan lebih mudah lah di situ. Okey, maknanya tadi yang saya ceritakan keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh arwah tadi tu bernilai 1 juta, which is below 2 million, di bawah harga 2 juta. Okey, jadi bidang kuasa adalah terletak di bawah akta harta pusaka kecil, yang mana kita perlu memfailkan permohonan untuk mentadbir harta pusaka tersebut di bahagian harta pusaka kecil yang terletak di pejabat tanah dan daerah berhampiran dengan tanah yang ditinggalkan tu. Okey, so kalau katalah keseluruhan harta pusaka tu rumah, ada tanah, ada duit yang ditinggalkan dekat bank, ada amanah saham nasional, ada amanah saham Bumi Putra, total semua sekali tu 1 juta katakan.
So kita nak filekan tu, kita kena tengok kedudukan tanah ataupun rumah tu dekat mana pejabat tanah yang berhampiran. So kalau tadi yang saya bagi contoh di Hulu Langat, maka kita akan filekan di bahagian harta pusaka kecil di Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan ada yang lebih kurang sama contoh macam yang saya bagi tadi, kalau nak pergi ke Pejabat Harta Pusaka Kecil di Hulu Langat, boleh pergi terus ke Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat yang terletak di Bandar Baru Bangi. Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat, dia punya bahagian harta pusaka kecilnya di tingkat 1. So boleh naik atas, kat tingkat 1 tu ada tulis kat depan tu, depan pintu tulis bahagian harta pusaka kecil. Boleh masuk kat dalam tu, dia ada pegawai yang akan bantu untuk memberi makluman ataupun memberi pendedahan kepada tuan macam mana cara, macam mana nak proses permohonan untuk mentadbir harta pusaka tersebut. Okay. Kalau katalah tanah tersebut terletak di Shah Alam sebagai contoh. Shah Alam ni kena tengok, kena tengok. Okay. Kalau misal kata geran yang ada tu, geran di terletak di Shah Alam, maka kita pergilah ke Pejabat Tanah di Shah Alam. Kalau geran tu katalah tuan-tuan perempuan di luar Selangor, ada di Johor Bahru sebagai contoh, dekat kampung saya. Okay. So kalau tuan-tuan perempuan nak buat urusan untuk mentadbir harta pusaka, maka tuan-tuan perempuan perlulah submit permohonan tu di Johor Bahru. Jadi dia tengok kat mana kedudukan hartanah yang berdekatan, dan pejabat tanah yang berdekatan itulah yang akan kita boleh filekan permohonan tu di situ. Okay. Jadi itu dia punya proses yang sepatutnya tuan-tuan perlu buatlah untuk mendapatkan apa yang dipanggil sebagai surat kuasa mentadbir bagi hartanah yang bernilai 2 juta dan ke bawah. Kena pergi ke bahagian harta pusaka kecil. Okey. Macam mana pula kalau kita dah kira-kira harta yang ditinggalkan tu melebihi 2 juta. So dalam kes tertentu mungkin harta tu bernilai 2.5 juta ke 3 juta ke, so kita dah kira-kira lebih daripada 2 juta. Okay. Kalau lebih daripada 2 juta, kita tak boleh submit ataupun kita tak boleh filekan permohonan untuk mentadbir harta pusaka tu di bahagian harta pusaka kecil sebab jurisdictionnya dah bertukar. Bidang kuasanya dah bertukar. Lebih daripada 2 juta, bidang kuasanya terletak di tangan Mahkamah Tinggi sahaja. Jadi kalau kita dah kira-kira harta yang ditinggalkan oleh arwah tadi nilainya melebihi 2 juta, jadi janganlah kita pergi ke bahagian harta pusaka kecil pula. Kita kena pergi ke Mahkamah Tinggi untuk filekan permohonan. Okey. Alright. Apa yang kurang, apa yang lebih di situ? Okey. Kalau contoh kita dah kira-kira tadi harganya 2 juta, kita terpaksa pergi ke Mahkamah Tinggi. Untuk permohonan mentadbir pusaka di Mahkamah Tinggi, dia tak boleh buat permohonan tu dengan sendirinya. Contoh, katalah kita sebagai pemohon, kita sebagai waris yang nak mohon mendapatkan surat kuasa mentadbir daripada Mahkamah Tinggi, ataupun Mahkamah Tinggi kita panggil dia letter of administration. Letter of administration, tu dia punya ayat dia, ataupun grant of probate. Ni bahasa law lah, bahasa undang-undang kan. Tak apa, tak payah pening-pening. Tuan-tuan perempuan perlu faham bila melibatkan harta bernilai 2 juta dan ke atas yang kena submit, kena filekan application di Mahkamah Tinggi, tuan-tuan perempuan tak boleh buat sendiri. Kena melalui peguam. Sebab peguam yang akan submit ataupun filekan permohonan tersebut di mahkamah. Berbeza kalau misal kata harta tu adalah terletak di bawah jurisdiction akta harta pusaka kecil yang bernilai 2 juta ke bawah tadi. Okay, yang bernilai 2 juta ke bawah, tuan-tuan perempuan boleh membuat permohonan sendiri di pejabat harta pusaka kecil tanpa menggunakan khidmat seorang peguam. Tu beza yang paling ketara dekat situ lah. Dan bila saya cerita tak payah nak gunakan khidmat peguam ni, okay, tuan-tuan perempuan kalau tak tahu urusan macam mana nak berurusan dengan bahagian harta pusaka kecil, tak menjadi kesalahan ataupun tak menjadi satu perkara yang tak dibenarkan, boleh melantik peguam juga. Cuma bila dah lantik peguam tu, kenalah bayar yuran guaman ataupun legal fee yang dikenakan oleh peguam lah. Tapi kalau misalnya kata tuan-tuan perempuan ada masa dan tahu prosedurnya, tak ada masalah, kita boleh submit dan filekan sendiri di pejabat harta pusaka kecil dan urusannya tu taklah susah mana pun.
Ni saya cakap terus terang, urusannya tak susah mana pun, cuma perlukan masa dan perlukan kita ada borang yang kita perlu isi, ada dokumen yang kita perlu compilekan dan kita boleh submit sendiri ke bahagian harta pusaka kecil untuk mentadbir harta, mendapatkan surat kuasa mentadbir tersebut. Okay, alright. So setakat ni boleh faham ke dengan penerangan saya ataupun mungkin ada yang masih tak jelas? Okay, saya tengok kejap komen yang masuk. Okay, so saya tengok ada Haji Wahab di situ. Waalaikumsalam Haji Wahab. Oh, Amirul Aizat bercuti. Oh, ya ke? Nanti kejut dia. Okay, Abdullah bin Masud, Tuan Allah dia kata faham. Okay, Johari dia kata faham kat situ. Okay, apa Tuan Hasra Hizam Okay, Tuan Hizam baru je tadi bercakap dengan saya dengan WhatsApp tadi kan. Okay, faham. Okay, terima kasih. Tuan Haji Wahab pun dah faham. Alhamdulillah. Tuan Fauzi pun dah faham. Waalaikumsalam. Okay. Oh, okay. Ini apa? Sepupu saya daripada Singapura. Okay. Kak Baji Didit. Okay, terima kasih. So, Tuan Rashid. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So, semua yang dah faham, Alhamdulillah. Okay, kalau bisa kata ada sebarang pertanyaan yang mungkin tak faham macam mana cara nak berurusan untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir tu, boleh tanya dalam ruangan komen. InsyaAllah saya cuba kupas dengan lebih mudah lagi lah bagi you all faham. Okay, so itu bab yang pertama. Okay, kat mana kita nak filekan permohonan untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir. Okay, kalau tuan-tuan perempuan dah submit ke bahagian harta pusaka kecil ataupun ke mahkamah tinggi, nanti akan ada satu proses di mana di bahagian harta pusaka kecil pun ada, di mahkamah tinggi pun ada, proses yang dipanggilkan sebagai proses bicara pusaka. Bicara pusaka. Berapa lama nak tunggu sampai proses bicara tu dipanggil? Maka kita kena faham bila kita submit kes di bahagian harta pusaka kecil, bukan kes kita seorang je dekat situ. Mungkin kes tu, number of cases tu dah beribu dah, ataupun mungkin dah ada beratus dah kes kat situ. Jadi kita kena beratur lah, kita kena queue. Okay, dalam kes-kes yang kita submit ke bahagian harta pusaka kecil ni, biasanya tempoh masa yang diambil untuk proses di bahagian harta pusaka kecil ni lebih panjang berbanding dengan di mahkamah tinggi. So kalau misal kata kita dah submit ke bahagian harta pusaka kecil, okay, senang saya nak singkatkan benda tu, kita sebut sebagai HPK lah. HPK, senang nak sebut. Nak sebut harta pusaka kecil kadang-kadang lidah tergeliat kan. Okay, so bahagian HPK ni tadi, okay, kita submit, katalah sekarang ni bulan 9. Okay, sekarang ni bulan 9. Kita submit bulan 9, bukannya dalam bulan 9 juga bicara tu akan dipanggil. Okay. Biasanya dia akan ambil masa paling cepat dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh pemfailan permohonan tersebut. Paling cepat 2 bulan, dan biasanya dalam tempoh 3 ke 4 bulan baru dia akan panggil untuk bicara. Ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Kes-kes yang mana kita filekan untuk anak-anak guam kita, biasanya dalam tempoh 3 ke 4 bulan barulah dapat panggilan untuk bicara pusaka. Okay, so bila panggilan untuk bicara pusaka tu kita dah terima notis daripada pejabat pusaka kecil tadi, maka kita sebagai waris yang berkenaan perlu hadir untuk perbicaraan tersebut. So dalam perbicaraan tersebut sebenarnya apa yang bahagian pusaka kecil akan buat? Okay, mereka akan kenal pasti siapakah waris-waris yang terlibat yang berhak untuk mendapat bahagian masing-masing di bawah harta pusaka kecil tadi. Okey, soalan pertama yang biasanya mereka akan tanyakan, okey, dah ada muafakat ataupun belum untuk pembahagian harta pusaka tersebut. Okey, itu yang biasanya dia akan tanyakan lah. Okey, kalau waris-waris semua dah nyatakan bahawa mereka dah bersepakat untuk membahagikan harta pusaka tersebut secara, katalah muafakatnya nak bagi sama rata. Okey, adik-beradiknya ada 5 orang katakan. So 5 orang ni nak bagi sama rata semua. Semua dapat 1/5. Okey. Maka bila dah dapat muafakat macam tu dan sahkan oleh pentadbir, pentadbir ni kita panggil dia sebagai yang jadi hakim tu lah. Dekat pejabat pusaka kecil kita panggil dia sebagai hakim, dia panggil sebagai pentadbir lah. Okey, so pentadbir dah puas hati, dia dah tengok, okey, semua dah bersetuju, dah panggil seorang-seorang, dah tanya seorang-seorang, semua dah bersetuju nak bagi secara sama rata, maka dia pun akan minitkan. Dia akan
pastikan bahawa semua dah bersetuju, dia akan minitkan dan bila dah minitkan tu barulah dia akan keluarkan perintah mentadbir harta pusaka. Okey, jadi perintah mentadbir harta pusaka ni kita perlu pemohon tadi, okey minta maaf saya terlupa nak masukkan. Pemohon tadi sebenarnya kita boleh namakan salah seorang daripada 5 orang adik-beradik ni tadi sebagai pemohon untuk mentadbir harta pusaka tersebut. Okey, so kalau katalah kita dah namakan abang yang sulung katakan. Okey, so abang yang sulung ni jadi pentadbir. Okey, jadi dalam perintah tu dia akan letakkan nama abang sulung ni sebagai pentadbir harta pusaka dan pembahagian tu pula dibuat secara sama rata 1/5 bahagian untuk setiap orang adik-beradik tadi yang ada tu lah, yang dah disetujui secara muafakat tadi tu. Okey, kalau katalah daripada interview yang dilakukan dalam proses bicara tersebut didapati bahawa semua tak boleh bersepakat. Semua tak boleh bersepakat untuk membahagikan harta tu macam mana, maka kat situlah sebenarnya faraid diguna pakai. Ni kadang-kadang banyak orang yang salah faham. Dia salah faham, dia ingat bila buat proses pusaka untuk Muslim, dia terus pergi ke faraid. Sebenarnya tidak. Yang pertama tadi dia akan tengok muafakat dulu. Kalau misalnya kata dah bermuafakat, semua dah bersetuju, semua dah bagi konsen masing-masing untuk membahagikan secara sama rata, maka dia akan gunakan muafakat dulu. Okey, katalah mak masih hidup. Yang meninggal tu ayah. Adik-beradik semua dah bermuafakat nak bagi harta yang ayah tinggalkan tadi tu semuanya nak bagi kepada mak. Boleh, tak ada masalah. Maka nanti pentadbir akan lantik, katalah pemohon tu dia akan nama abang yang sulung tadi ataupun nama mak sendiri, dan anak-anak yang lain semua dah bersepakat nak bagi kepada mak. Pentadbir pun dah puas hati, dah tengok semua dah bersepakat nak bagi kepada mak, maka dia boleh turunkan perintah untuk letakkan aset yang ditinggalkan ataupun harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati tadi diberikan kepada mak. Tak ada masalah, boleh. Okay, so jangan confuse dan jangan salah faham di situ. Bukan bermakna bila orang Muslim meninggal, benda pertama dia akan tengok si dia faraid dulu dan dia akan bahagikan terus automatik secara faraid, tidak. Kalau tak boleh bersepakat, baru dia akan guna pakai teknik ataupun metod daripada faraid punya pembahagian tu. Itu sebenarnya dia punya, orang kata apa, banyak orang yang confuse sebenarnya, orang confuse dan mungkin orang salah faham di situ. Sebenarnya itu sebenarnya orang kata apa, prosedur yang digunakan pakai. Okay, alright. So kita tengok sekejap soalan-soalan yang ada. Tuan Mi Afonso, okay, faham coach, saya masih menunggu penerangan coach kalau nilai lebih 2 juta. Okay, tak apa, kejap lagi Tuan Mi. Okay, Fazli Syahar, rumah-rumah ataupun apartmen yang tak keluar title lagi macam no, bernilai kurang 2 juta untuk dapatkan surat pentadbir di pusaka kecil juga ke tuan? Okey. Simple aja, as long as harta tu bernilai 2 juta dan ke bawah, dia pergi ke bahagian pusaka kecil. Tak kisahlah dia tu ada strata ke, dia tak ada strata ke, dia masih lagi yang kata apa under master title ke, semua tu pergi ke bahagian pusaka kecil. Okay, so cara macam mana nak dapatkan kata apa detail property tu, cuba tengok balik video-video saya yang sebelum ni, saya dah kongsikan. Kalau property tu ada isu, contoh katalah developer tu dah kena gulung under liquidatorship. So macam mana nak dapatkan surat confirmation letter daripada pemaju, saya dah terangkan dulu. So proses dia lebih kurang sama, cuma bila kita nak mohon tu, nilai itu kita akan tentukan. Nilai yang apa ni tanah yang ada dan juga aset yang ada, kita kena tengok berapa value dia. Kalau value-nya di bawah 2 juta, automatik dia akan pergi ke bahagian pusaka kecil. Kalau value-nya lebih daripada 2 juta, kita akan pergi ke mahkamah tinggi. So itu dia punya benar. Okey. Coach, kalau mak masih hidup tapi, okey, saya keluarkan kejap soalan Tuan Mi ni. Coach, kalau mak masih hidup tapi ayah dah mati, boleh tak mak tak setuju pembahagian harta tersebut? Tapi geran nama si mati ataupun nama ayah. Okey. Kalau mak masih hidup, harta yang kita nak bahagikan tu adalah harta ayah yang dah meninggal, maka kita kena ikut faraid lah macam saya beritahu tadi. Kena ikut faraid. Okey, mak pula bahagian dia, kita kena faham dia sebagai balu, sebagai bekas isteri lah. Kita panggil balu lah, bukan bekas isteri orang dah bercerai. Ni balu lah, suami dah meninggal. So mak sebenarnya dia boleh tuntut hak dia di bawah harta sepencarian. Separuh daripada harta tu dah pergi ke mak sebenarnya lah. Kalau ikutkan dia boleh tuntut untuk harta sepencarian. Okey,
Dan sebagai Muslim kena faham kalau kita nak dapatkan sijil faraid yang boleh keluarkan sijil faraid ni adalah mahkamah syariah sahaja. Mahkamah syariah sahaja. Begitu juga untuk tentu sahkan harta semencarian mak pun kita kena pergi ke bahagian faraid. Ke bahagian mahkamah syariah. Untuk dapatkan dia punya perintah mahkamah syariah tu maknanya pengiraan faraidnya macam mana, pengiraan harta semencariannya macam mana. Okey, so dalam kes macam tu maksud dia kita kena pergi ke mahkamah syariah dulu untuk dapatkan sijil faraid daripada mahkamah syariah dan juga bahagian sepencarian yang berhak untuk mak untuk tadi. Okey, so bila dah dapat sijil faraid dan juga perintah tentang harta sepencarian daripada mahkamah syariah tadi, barulah kita bawa benda tu pergi ke Jabatan Pusaka Kecil untuk filekan permohonan mentadbir harta pusaka. Bagi harta yang bernilai 2 juta dan ke bawah. Okey, bagi harta yang bernilai 2 juta dan ke atas untuk permohonan mentadbir pusaka di mahkamah tinggi ikut bidang kuasa ataupun jurisdiction di mahkamah tinggi yang saya sebutkan tadi tu, prosesnya pun untuk Muslim sama juga. Sama juga. Dapatkan dulu sijil faraid, daripada mahkamah syariah. Dah dapat sijil faraid daripada mahkamah syariah, barulah kita pergi ke mahkamah tinggi dan kita minta mahkamah tinggi untuk keluarkan perintah pembahagian menurut faraid yang dah dikeluarkan oleh mahkamah syariah tadi. Itu sekiranya masing-masing dah tak boleh berpakat, masing-masing dah tak boleh bermuafakat untuk membahagikan harta tersebut secara sama rata. Ataupun ikutlah apa yang mereka dah berpakat sama mereka lah. Kalau misalnya kata berpakat untuk bagi sama rata, semua tu dah disetujui, bagi tahu dengan lawyer yang prepare dokumen untuk difilekan di mahkamah tinggi tadi, maka lawyer tu akan buatlah dia punya affidavit apa semualah, dia punya permohonan semua tu dia akan siapkan, dan affidavit tu kita kena tanda tangan lah, kita sebagai waris yang berhak kita kena tanda tangan untuk menyatakan persetujuan kita. Dan masa tarikh bicara tu sebenarnya kalau mahkamah rasa dengan penerangan dan juga affidavit yang difilekan oleh peguam tadi tu dah sufficient ataupun dah cukup, maka kita tak perlu lagi nak hadir ke mahkamah. Tapi kalau misal kata mahkamah beranggapan bahawa ada unsur-unsur yang mungkin mahkamah agak sukar untuk percaya, maka masa dalam perbicaraan tu mahkamah akan arahkan partis ataupun semua pihak yang terlibat untuk datang untuk menghadiri proses perbicaraan tersebut. Di bahagian harta pusaka kecil pun lebih kurang sama juga. Cuma kalau katalah kita tak boleh datang, kita tak boleh datang ke proses bicara di bahagian harta pusaka kecil, kita boleh tanda tangan apa yang dipanggil sebagai surat akuan berkanun untuk menyatakan persetujuan kita. Macam mana persetujuan kita itu kita boleh rekodkan dalam akuan berkanun tersebut. Kita tanda tangan dan mesti dilakukan di hadapan pesuruhjaya sumpah, kena angkat sumpah lah. SD dia panggil statutory declaration atau akuan berkanun tadi tu, kita boleh filekan di bahagian harta pusaka kecil untuk menyatakan persetujuan kita kalau kita tak boleh nak hadir lah. Kalau tak ada SD, kalau misal kata akuan berkanun tu tak dibuat, kita dimestikan untuk hadir ke bahagian harta pusaka kecil semasa perbicaraan tu dibuat. Itu dia punya undang-undang dia ataupun prosedur yang kita perlu patuhi lah. Okey. Okey, okey, Tuan Mi dah faham? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Mi. Alright. So berbalik kepada urusan di mahkamah tinggi tadi. Okey, bab dekat bahagian harta pusaka kecil macam saya beritahu tadi, sekiranya tarikh bicara dah ditetapkan, semua pihak yang berkenaan, semua pihak yang berkenaan ni maksud saya adalah waris-waris yang berhak nak dapatkan harta pusaka tadi tu, perlu menghadiri proses perbicaraan tersebut di Jabatan Pusaka Kecil. Kalau dia tak boleh datang, dia kena tanda tangan ataupun kena submit dia punya borang ataupun dia punya akuan berkanun menyatakan apa dia punya kehendak lah. Dia tak boleh nak datang tu, mungkin dia bekerja ke ataupun dia duduk jauh ke, dia mesti ada SD ataupun akuan berkanun tersebut untuk support dia punya kata apa kehendak ataupun niat tadi tu. Dia tak boleh macam verbally dia cakap by phone call ke, cakap mentadbir saya tak nak lah datang ni kan, saya rasa saya ikut je lah
apa ni yang dia orang dah setuju tu saya setuju je lah sama-sama, tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada SD. Dia kena buat dia punya akuan berkandung tu untuk menyatakan persetujuan dia ataupun macam mana pembahagian yang dia nak tu berdasarkan kepada apa yang dah diputuskan ataupun dah dimuafakati oleh semua tadi tu lah. Okay, alright. Okay, so kita cerita pula tentang prosedur di Mahkamah Tinggi. Okay, so Mahkamah Tinggi pun prosedur lebih kurang sama, cuma dokumen dan juga dia punya prosedur ataupun proses dia tu lebih kurang sama, ada proses bicara dan sebagainya, cuma dokumen tu berbeza lah. Dekat bahagian harta pusaka kecil, borang dia tu tak berapa banyak sangat. Borang dia tak berapa banyak sangat. Kita kena isi untuk masukkan permohonan mentadbir harta pusaka tu, dia ada satu borang dia panggil borang A. Kita kena isi borang A tersebut, submit ke bahagian harta pusaka kecil, dan bayarannya pun tak mahal sangat. Bayaran untuk proses tak silap saya bawah RM100. Untuk dapatkan borang A tu tak silap saya RM10. Untuk profilan dia tak silap saya tak sampai RM100 pun. Tapi kalau kita tak reti, kita tak reti nak buat macam mana, kita terpaksa ambil khidmat peguam untuk uruskan benda tersebut. Permohonan tu biasanya peguam dia akan charge paling-paling tidak pun dalam 3 ke 5 ribu ringgit untuk buat permohonan di bahagian harta pusaka kecil. Okey. Kalau permohonan di Mahkamah Tinggi lagi mahal. Permohonan di Mahkamah Tinggi biasanya lah yang saya tengok lebih kurang 8,000 ke 10,000, paling-paling murah lah tu. Kalau di Mahkamah Tinggi dia memang lebih mahal dan lebih orang kata banyak dokumen yang perlu diproses, yang perlu difailkan, sebab tu lawyer charge lebih mahal berbanding dengan di bahagian harta pusaka kecil. Jadi boleh congak-congak lah kalau katalah nak jimat duit, kita dah kira-kira tadi harta aset si mati tadi tu tak sampai pun 2 juta, kita boleh filekan di pejabat harta pusaka kecil. Untuk jimatkan kos tu kita buat sendiri. Kalau tak reti belajar. Kalau tak reti, pergi ke bahagian harta pusaka kecil tu, jumpalah pegawai kat situ, minta diterangkan. Kalau dia bermurah hati dan dia ada masa, orang pun tak ramai kat situ, insyaAllah dia akan bantu diterangkan. Okey, encik isi borang A ni. Okey, ni checklist dokumen yang encik nak kena isi. Okey, apa benda yang nak kena compilkan ni encik kena dapatkan, dia punya dokumen-dokumen yang berkenaan tu, encik hantar sekali dengan compilation dokumen yang perlu dilampirkan tu bersama. So tanya dengan dia, dapatkan dia punya tunjuk ajar tu, boleh jimat kos banyak kat situ. Bukan senang nak cari RM5,000 kan. Daripada kita nak kena bayar lawyer, nak buka file dekat pejabat lawyer dan sebagainya, saya syorkan better tuan-tuan perempuan belajar dan buat sendiri untuk pemfailan di Pejabat Harta Pusaka Kecil. Okay. Kalau di Mahkamah Tinggi tu memang minta maaf banyak-banyak, dia perlu melalui peguam lah. Kita kena filekan tu, kena lantik peguam, dan peguam yang boleh uruskan perkara tersebut jika pemfailan tu melibatkan harta yang bernilai 2 juta ke atas dan perlu dihantar ataupun difailkan di Mahkamah Tinggi. Okay, so itulah, bila nilai aset tu besar, nilai aset tu lebih mahal, dan kita pun perlu akur lah, sebenarnya kos ni pun taklah murah. So itu yang saya beritahu tadi, lebih kurang 8 ke 10 ribu lah untuk pemfailan di Mahkamah Tinggi. So kalau rajin, bukan kalau rajin, kena rajin lah, kena rajin, belajar, kena rajin tanya orang, kena rajin find out lah macam mana cara nak filekan dekat bahagian harta pusaka kecil apa semua tu. Kalau katalah aset tak sampai 2 juta, jangan membazir nak ambil lawyer, nak suruh lawyer buat apa semua ni kan. Saya pun sebenarnya tak sampai hati, tak sampai hati nak charge mahal-mahal, tapi memang itu terpaksa kita buat lah. Kita terpaksa kenakan bayaran macam tu, sebab bila engage dengan lawyer, kita kena ambil kira professionalism, profesionalisme lawyer tersebut, peguam tersebut. Dan the charge tu pun berdasarkan kepada expertise dia dan juga pengalaman dia. Dia bukan suka-suka nak charge mahal ke apa, tidak. Sebab tuan-tuan puan dah gunakan khidmat peguam, dah ambil masa dia, lawyer kena compilekan dokumen, lawyer kena isikan borang, lawyer kena filekan borang tersebut. Jadi itu semua urusan-urusan profesional yang dilakukan oleh peguam tadi. Sebab tu kita kena bayar khidmat guaman dia tu tadi. Jadi untuk jimatkan kos, kita buat je sendiri. Belajar macam mana cara nak buat sendiri tu, buat sendiri. Saya pun galakkan tuan-tuan perempuan tak payahlah nak pakai lawyer, buat sendiri. Buat sendiri. Bukan tak nak buat, kalau nak hantar kes tu saya ambil je kan. Bukan saya tak nak buat, saya boleh je buat. Tapi saya galakkan tuan-tuan perempuan nak jimat kos tu buat sendiri.
better buat sendiri untuk yang bahagian harta pusaka kecil tadi. Yang mahkamah tinggi, kalau misalnya kata harta lebih 2 juta, kena ambil peguam, yang tu boleh lah lantik mana-mana peguam yang mahir dalam bidang tu, boleh minta diorang yang uruskan perkara tersebut. Borang T, order to sell, bukan borang T, borang A. Yang saya kata borang A tadi tu. Ridwan, okay. Muhammad Izzuddin, macam mana kalau owner India? Berapa lama nak dapatkan takbir? Okay, owner India tengok juga, macam yang saya beritahu tadi, kalau kita Muslim, kita kena dapatkan sijil faraid. Itu kalau tak boleh bermuafakat, nak membahagikan harta tu macam mana kan? Kalau misal kata yang non-Muslim, diorang kena hadir proses bicara tu dan diorang kena ikut proses yang biasa lah tanpa melalui proses faraid dekat mahkamah syariah tadi. Kan? Jadi proses untuk bicara apa semua tu, macam saya beritahu tadi, kita filekan borang bulan September, mungkin 3 bulan ataupun 4 bulan akan datang baru dapat tarikh bicara. Kita hadir ke proses perbicaraan tersebut, kalau semua dah bermuafakat, semua dah bersepakat, tak ada yang berbalah dan sebagainya, hari yang sama tu juga sebenarnya dah boleh putuskan dia punya kata apa perintah mentadbir pusaka tu. So pentadbir tanah pun dah boleh letakkan. Okay, apa ni, saya dah berpuas hati, dah check, dah buat inquiry, dah tengok semua dah setuju. Okay, dia pun dah boleh keluarkan perintah. Cuma perintah tu nak tunggu pejabat tanah keluarkan yang dah endorse, yang tu makan masa, paling-paling cepat pun saya rasa dalam tempoh sebulan lebih. So maknanya time frame dia lebih kurang macam ni, 4 bulan nak tunggu tarikh bicara. Okay, so masa tarikh bicara dah ditetapkan, kita hadir ke pejabat harta pusaka kecil untuk perbicaraan. So masa perbicaraan tu kalau tak ada apa-apa perbalahan dan sebagainya, boleh terus pentadbir tanah boleh terus letakkan perintah, boleh terus minitkan perintah tersebut. Cuma perintah yang bermeterai ataupun perintah yang dah dicop oleh pejabat tanah tu kena tunggu lagi lebih kurang dalam sebulan lebih. So all in all tu lebih kurang dalam 6 bulan juga baru selesai proses tu. Jadi macam yang Izzuddin tanya tadi tu, kalau yang Muslim beza dia, kita kena dapatkan sijil faraid. Kalau semua tak boleh bermuafakat, dapatkan sijil faraid, dan nak dapatkan sijil faraid itu pun makan masa juga. Mungkin saya tak berapa pasti untuk dapatkan sijil faraid itu berapa lama. Mungkin ada kawan-kawan lawyer syar'i kita kat sini yang boleh tolong jawabkan. Saya minta tolonglah, kalau ada tolong masukkan di ruangan komen. Tapi kalau tak silap saya kat situ pun makan masa juga. So all in all tu mungkin lebih daripada 6 bulan lah kalau melibatkan harta pusaka di kalangan Muslim yang nak dapatkan sijil faraid. So tu dia punya perbezaan je lah. Yang Muslim tak ada masalah, boleh terus pergi je, tak payah dapatkan sijil faraid. Kalau misal kata ada kata apa pembahagian yang dah disetujui itu, rekodkan je lah apa yang dah disetujui tadi. Tuan Hizam ni, okay, Alhamdulillah pernah buat di pejabat pusaka kecil, senang je macam coach cakap. Yes, Tuan Hizam dah bagi hint dah kat situ. Jadi bagi mereka yang tak ada pengalaman, jangan risau. Tak ada pengalaman, boleh tanyakan pegawai-pegawai yang ada di bahagian harta pusaka kecil. Dan kosnya pun tak mahal. Daripada you all membazir duit, bayar peguam, nak suruh peguam yang filekan benda tu, nak buat benda tu, tak susah mana pun, boleh buat sendiri. Baru betul Ridwan, borang A, bukan borang T, borang A. Okay, alright. So sekarang ni kita cerita bahagian yang kedua pula. Tadi tu bahagian pertama tentang macam mana proses nak dapatkan surat kuasa mentadbir daripada pejabat harta pusaka kecil dan juga dengan mahkamah tinggi lah. Okey, bahagian yang kedua yang saya nak sharekan di sini, okey, macam mana pula bila tuan-tuan perempuan dah diberikan surat kuasa mentadbir. Dah diberikan surat kuasa mentadbir. Okey, so bila dah dikeluarkan surat kuasa mentadbir oleh pejabat harta pusaka kecil ataupun oleh mahkamah tinggi tadi, okey, macam mana pula kita nak buat proses penjualan rumah tersebut? Okey. So untuk menjalankan proses ataupun urusan jual beli bagi hartanah yang tertakluk kepada kuasa mentadbir yang dikeluarkan tadi tu, tuan-tuan perempuan perlu faham, pentadbir harta pusaka bukannya owner rumah ataupun bukannya owner tanah tersebut. Dia tak sama macam kita sebagai owner. Owner ni bila kita nak tanda tangan dokumen, okay, kita tanda tangan aja dokumen dekat atas SNP tu sebagai penjual. Okey, tapi sebagai pentadbir harta pusaka, kita tanda tangan dokumen di atas SNP ataupun borang pindah milik tadi tu,
sebelum kita nak tanda tangan dokumen SNP tersebut ataupun dokumen pindah milik tersebut, kita perlu mendapatkan apa yang dipanggil kebenaran untuk menjual. Kebenaran untuk menjual. Sebab pentadbir tanah ni ataupun pentadbir harta pusaka ni, dia bukannya orang yang diberi kuasa mutlak. Orang yang diberi kuasa mutlak oleh mahkamah ataupun orang yang diberi kuasa mutlak oleh bahagian harta pusaka kecil tadi tu. Faham ke faham? Kalau kita own the property, kalau kita own the land, for example kita ada rumah, kita sendiri yang punya rumah tu. Kita tanda tangan dokumen SNP tanpa perlu mendapatkan kebenaran ataupun konsen daripada bahagian harta pusaka kecil ataupun daripada mahkamah tinggi tadi. Tapi kalau misal kata kita ni diletakkan sebagai pentadbir harta pusaka, tak boleh tidak. Tak boleh tidak, kita nak jual ataupun kita nak tanda tangan apa-apa dokumen yang melibatkan pindah milik tadi, perlu mendapat kebenaran daripada bahagian harta pusaka kecil ataupun daripada mahkamah tinggi. So kena faham di situ. Okay. Katalah tuan-tuan perempuan sekarang ni dalam proses nak dapatkan perintah. Perintah tu macam katalah time frame tadi kan saya dah beritahu lebih kurang 5 bulan barulah dapat perintah tersebut kan. Lebih kurang 5 bulan baru dapat perintah tersebut. So sekarang ni masih lagi dalam bulan bicara dah sudah, cuma perintah je tak keluar lagi. Perintah tu masih pending lagi. Kan So kalau perintah tu masih pending, sebenarnya saya syorkan tuan-tuan perempuan untuk tunggu sampai perintah tu dah dapat, barulah tanda tangan dokumen untuk menjual hartanah tersebut. Faham ke faham? Okey. Kalau misal kata kita nak tanda tangan dulu, contohlah kita nak jual rumah melalui ejen. Kita nak jual rumah melalui ejen. Katalah kita dah ada ready buyer yang ejen tu nak bawa. Dia dah tengok rumah tu, dia dah riki-riki harga pun dah bincang apa semua. Dia pun setuju nak beli. So bila dah setuju nak beli, dalam kepala kita ni kita duk fikir, alamak, perintah kuasa pentadbir ni tak dapat lagi. Pejabat harta pusaka kecil belum keluarkan lagi. So macam mana kita nak buat ni kan? Terus cakap dengan ejen tadi ataupun rent yang bawa buyer tu tadi. Terus cakap dengan dia, sekarang ni awak beritahu dengan buyer ni, kalau buyer ni serius nak beli rumah saya dengan harga yang dah disetujui tadi, saya tak ada masalah untuk tanda tangan OTP ataupun booking form. Boleh. Saya boleh tanda tangan booking form ni atas kapasiti saya sebagai pentadbir harta pusaka. Tapi ada tapinya. Proses untuk tukar nama, proses untuk pindah milik didaftarkan di pejabat tanah akan memakan masa. Akan memakan masa. Dia tak bukan straightforward macam kita dah sign ATP ataupun booking form tadi, within 3 months dah boleh tukar nama dan buyer dah boleh ambil kunci. Tak. Bukan macam tu. So maksud dia nak sign ATP boleh, tapi rent ataupun ejen tu kena cakap dengan buyer tadi, kena cakap dengan prospek buyer tadi, you sanggup tak tunggu sampai proses pusaka dia ni selesai, barulah proses untuk pindah milik itu dibuat atas nama you. Kalau buyer ni kata tak apa, I don't mind, saya boleh tunggu berapa lama pun tak apa, tak ada masalah, then boleh proceed. Boleh proceed, ambil lah booking dia dan boleh sign je booking form dan ATP tu. Tak ada masalah. Boleh proceed. Tapi kalau buyer ni cakap, tak boleh lah, saya mau pindah ni rumah cepat tau, saya mau raya, ni raya Cina ni, sekejap tak lama lagi bulan 2 nanti saya mau pindah ni rumah. Kalau saya tak sign sekarang, kalau saya tak boleh buat pindah milik sekarang, bulan berapa saya mau pindah ni rumah? Macam mana saya punya loan nak disburse apa semua? Kalau dia dah cakap macam tu, dia dah ada time frame yang dia dah target nak masuk rumah tu, dan boleh cakap dengan dia, kalau macam tu susah untuk buat deal ni, susah untuk you beli rumah ni sebab dia punya pusaka belum settle. Unless kalau misal kata yang vendor ni dia dah berpakat ataupun dah bincang dengan adik-beradik dia yang mana waris-waris yang lain ni, dan mereka pun dah bersetuju untuk keluar daripada rumah tu. Yang saya cerita tadi tu sekiranya mereka duduk kat rumah tu lah. Mereka duduk kat rumah tu kan. So sekarang ni situationnya, yang vendor ni tadi dah bersetuju untuk bagi early vacant possession.
nak serahkan kunci rumah tu awal. Tak payah nak tunggu proses pindah milik selesai, kita boleh serahkan dulu kunci atas dasar sewakan dulu rumah tu kepada pembeli tadi. So kalau dalam keadaan macam tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah untuk dia arrangekan untuk menjual rumah tersebut kepada buyer tadi, sebab dia dah boleh serahkan kunci tu awal atas dasar dia setuju untuk sewakan dulu kepada pembeli tadi. So benda tu memang workable lah, maknanya boleh dibuat, possible dan boleh dibuat. Sebab kita kena faham sebagai pentadbir harta pusaka, lokus ataupun kita punya kedudukan tak sama macam kita own the property, tak sama macam kita yang memiliki property tersebut. Sebab sebagai pentadbir, apa-apa urusan yang kita nak buat, sama ada kita nak jual ke, kita nak gadaikan ke, kita nak pajak ke, perlu mendapat kebenaran daripada pentadbir tanah ataupun daripada mahkamah tinggi dulu. Dah dapat kebenaran, barulah kita boleh pindah milik ataupun kita boleh daftarkan proses pindah milik itu di pejabat tanah. So itulah dia punya situation. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Saya harap apa yang saya tegangkan tadi masing-masing boleh faham. Kalau faham, tolong tulis faham kat ruangan komen tu supaya saya tahu yang anda bersama-sama dengan saya. Kalau tak faham, tulis tak faham. Nanti saya cuba kupas lagi bagi you all faham. Saya risau bila saya tegangkan ni ramai yang tak faham, nanti saya pun jadi tak sedap lah kan. So macam apa yang saya sampaikan tu tak sampai kepada penonton semua. Jadi minta tolong siapa yang dah dengar ni, siapa yang boleh tangkap apa yang saya cuba sampaikan ni, boleh tulis faham di ruangan komen. Sekurang-kurangnya saya tahu lah yang anda faham apa yang saya terangkan tu. So proses untuk dapatkan kebenaran daripada pentadbir tanah dan juga daripada mahkamah adalah satu proses yang perlu dibuat sebelum dokumen pindah milik itu boleh didaftarkan atas nama pembeli tadi. So maknanya pentadbir ni tak bolehlah sewenang-wenangnya menandatangani apa-apa dokumen tanpa mendapat surat kebenaran ataupun perintah daripada pentadbir tanah ataupun daripada mahkamah tinggi. So itu kena jelas kat situ lah. Semua tunjuk tanda apa good ni semua faham lah ni kot. Tuan Fauzi ada tanya ni, saya ada satu kes, klien minta saya jualkan tanah pusaka beliau dalam geran banyak nama. Semua penama dalam geran minta saya uruskan untuk penjualan. Faham. Saya sebagai diminta wakil untuk mentadbir urusan jual beli tersebut. Apa tindakan yang perlu saya lakukan? Macam Tuan Fauzi punya situation ni, Tuan Fauzi kena minta daripada tuan-tuan punya tanah ataupun waris-waris yang terlibat tu perintah mentadbir harta pusaka tu. Dah keluar belum perintah mentadbir harta pusaka tu? Sama ada perintah yang dikeluarkan oleh bahagian harta pusaka kecil ataupun daripada mahkamah tinggi. Kalau dah dikeluarkan, minta salinan perintah mentadbir tersebut untuk Tuan Fauzi tengok dululah apa yang dinyatakan dalam perintah mentadbir pusaka tersebut. So kalau misal kata dah ada, dah tengok, tak faham, dah tengok benda tu, pun masalah juga. Bila tengok-tengok tak faham apa benda yang tulis dalam perintah ni kan, saya tak tahu macam mana nak baca benda tu kan. Kalau tak faham boleh tanya dengan saya nanti insyaAllah. Boleh tanya dengan saya cuba tengokkan apa sebenarnya dia punya ni. Bagi yang tak tahu nombor telefon saya tu, ni nombor telefon saya ada kat bawah ni, 012-655-0685. Boleh call saya ataupun boleh WhatsApp saya lah. Dapatkan salinan perintah mentadbir yang dikeluarkan oleh pejabat harta pusaka kecil ataupun daripada mahkamah tinggi tadi, dan bila dah dapatkan benda tu, boleh tunjukkan pada saya kalau tak faham. Dan langkah pertama yang Tuan Fauzi kena buat adalah untuk menentukan sama ada terdapat apa-apa syarat-syarat tertentu ataupun tidak di dalam perintah mentadbir tersebut. Syarat-syarat tertentu ni contoh, katalah nak buat urusan penjualan ni, perlu mendapat persetujuan daripada semua waris ataupun perlu mendapat tanda tangan daripada semua waris. Benda tu boleh dimasukkan sebenarnya dalam perintah mentadbir tu, boleh dimasukkan. Sebab tu saya kata masa tarikh bicara tu semua orang akan dipanggil dan semua orang akan tanya, you all semua nak saya letak macam mana? Pentadbir tanah akan tanya, you all semua nak saya letak macam mana ni? Pembahagian ni nak buat macam mana? You all dah berpakat ke nak bahagi macam mana? Kalau dah berpakat, apa yang dah diputuskan dalam muafakatan tu? Dalam permuafakatan tu apa yang dah diputuskan? Jadi pentadbir tanah akan rekodkan benda tu.
Okey, so bila dah dapat perintah, kalau boleh baca, fahamkan, tengok apa yang tertakluk yang dinyatakan dalam perintah mentadbir atau pusaka tersebut. Dan kalau misal kata Tuan Fauzi tak berapa jelas, tak berapa faham, boleh forwardkan kepada saya, insyaAllah saya boleh tolong guide lah apa benda yang ada dalam tu. Okey, itu yang pertama lah. Okey, so dah dapat surat kuasa mentadbir. Okey, nama dalam geran. Okey, nama dalam geran ni macam yang kita selalu buat adalah kita buat carian. Kita buat carian, dapatkan salinan geran dia, kita buat carian dulu di pejabat tanah. Buat carian dulu di pejabat tanah untuk tentukan dalam rekod pejabat tanah macam mana nama-nama kata waris yang dah dinamakan tu di dalam geran tadi tu. Okey, so itu untuk menentukan bahagian dia lah, bahagian yang katalah ada 8 orang adik-beradik, 8 orang adik-beradik ni ada pembahagian dia macam mana, ikut faraid ke ataupun muafakat sama, semua sama rata ke. So tu kita boleh buat daripada carian tu, kita boleh nampak lah. Dan carian juga penting untuk kita pastikan yang tidak ada apa-apa masalah dekat atas geran lah. Tak ada caveat, tak ada gadaian, tak ada pajakan. Semua benda tu kita boleh pastikan daripada carian yang kita dah buat dengan pejabat tanah tadi. Okey, lepas tu okey, kalau ada ready buyer yang nak beli, katalah Tuan Fauzi dah dapat secure ready buyer, okey, macam saya terangkan tadi, kena tanya dengan ready buyer tu. Okey, tanah ni ada melibatkan harta pusaka, jadi you boleh tunggu ataupun you nak cepat. Kalau misalnya kata you boleh tunggu, dan okey lah, tak ada masalah untuk ambil dia punya booking dan kita boleh uruskan lah kan. Kalau dia kata nak cepat, dan patah balik kepada owner, tanya balik dengan waris-waris ni tadi, okey macam mana. Kalau kata dia nak masuk awal, boleh tak you sewakan dulu rumah ni pada buyer tadi tu lah. Kalau dia orang kata tak ada masalah, boleh sewakan dulu dan boleh proceed lah, insyaAllah. Okay, so step yang seterusnya, kalau semua dah bersepakat nak jual rumah tu, kena dapatkan perintah menjual daripada pejabat tanah ataupun daripada Mahkamah Tinggi tadi lah. So dah dapat perintah menjual, okay, barulah kita boleh tanda tangan dokumen pindah milik dan boleh daftarkan dokumen pindah milik itu di pejabat tanah untuk tukar nama kepada nama buyer tadi. So itu proses yang Cik Fauzi perlu buat dan perlu advice kepada owner-owner tanah tu lah, pejabat waris tadi tu. Okey, Tuan Fazli pun kata faham. Okay, borang T untuk apa pula? Order to sell kan? Borang T, yes. Borang T ni perintah untuk menjual. Perintah untuk menjual tu kita panggil borang T lah. Okay, so kata apa, saya tak ada pula contoh kalau ada contoh saya boleh tunjukkan. Cuma bila kita nak jual tu nanti, bila dah dapat perintah untuk kebenaran menjual tu, dia akan keluarkan lah borang T. Okay, so tu beza dia lah, dia punya apa ni. Okey, Tuan Arifin, boleh tak kita buat perjanjian sewa beli dengan buyer sampai selesai pusaka kecil? Boleh. Kalau misalnya kata nak buat perjanjian sewa beli, okey, contoh macam sekarang ni, dalam perjanjian tu kita panggil benda tu sale and purchase agreement lah, SPA juga. SPA tu kita akan masukkan clause berkenaan dengan penjual bersetuju untuk menyewakan terlebih dahulu rumah tersebut kepada pembeli sementara menunggu proses pusaka diselesaikan. Boleh masukkan. Clause tersebut boleh masukkan dalam perjanjian jual beli yang kita tanda tangan dengan buyer tadi tu. Cuba tempoh kat situ, kita panggil man to man basis lah. Sebab sewa beli ni, kita tak boleh nak pastikan berapa lama tempoh yang perlu diambil oleh penjual untuk selesaikan proses pusaka. Jadi saya syorkan letak dekat dalam tu man to man basis. So man to man basis ni tak adalah macam kita dah, contoh katalah kita letak dalam tempoh setahun, tiba-tiba dalam tempoh setahun tu tak sempat nak settlekan urusan pusaka dengan bahagian pusaka kecil ataupun dengan Mahkamah Tinggi tadi kan. So proses tu masih lagi berlaku, tak dapat lagi perintah mentadbir pusaka. Jadi bila dah tamat tempoh setahun tu jadi masalah pula, kita nak kena sambung lagi kan. Jadi bagi saya elok kita letakkan dalam perjanjian jual beli tu sewa on month to month basis, bulan ke bulan, sehingga selesai proses mendapatkan perintah mentadbir dan juga perintah menjual, perintah kebenaran menjual daripada bahagian pusaka kecil ataupun daripada Mahkamah Tinggi tadi. Letakkan dalam perjanjian jual beli. InsyaAllah tak ada masalah, boleh. Okey, Tuan Mi, Coach, anggaran kos dari mula sampai habis, kalau tanah pusaka tadi anggaran dalam RM2.5 juta ke 3 juta. Okey, anggaran kos
Macam saya beritahu kena submit ke bahagian ke Mahkamah Tinggi untuk nilai harta 2 juta ke atas. So kos tu saya rasa lah tak lari dalam 10,000. Tak lari. Lebih kurang 10,000. Bukan lebih kurang. Dia tak kurang daripada 10,000. Lebih tu mungkin. Tak lari daripada 10,000 tu maksud dia 10,000 ke atas lah. 10,000 ke atas. Berapa final amount tu saya tak berapa pastilah. Kena tengok lawyer yang Tuan Mi lantik lah kan. So anggaran kasarnya mungkin 10,000 tu biasa. Kalau kata nilai harta tu 2.5 juta ke 3 juta tu dalam 10,000 tu biasa. So jangan terkejut bila lawyer hantar bil tiba-tiba bil dia 11,000 ke 12,000 ke benda tu biasa. Sebab bila melibatkan Mahkamah Tinggi ni proses dokumentasi dia banyak. Dan juga dari segi bicara dia apa semua tu kan dia makan masa tu tak panjang berbanding dengan yang kata besar kecil. Masa dekat Mahkamah Tinggi tu dia lebih singkat. Kalau ikut pengalaman saya dalam Mahkamah Tinggi untuk bahagian nak dapatkan surat grant of probate ataupun letter of administration ni dalam 2 bulan insyaAllah dah boleh selesai. 2 ke 3 bulan dah boleh selesai dah di Mahkamah Tinggi. Tapi kalau yang melibatkan pejabat atau besar kecil ni yang kadang-kadang sampai setahun pun kadang tak selesai lagi. Dia memang makan masa yang panjang lah di bahagian atau besar kecil tu. Jadi kos tu saya boleh anggarkan lebih kurang 10,000 lah. 10,000 dan ke atas. Okay, Tuan Fauzi dah faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, ada lagi tak soalan-soalan daripada tuan-tuan puan semua sebelum saya buat rumusan, kesimpulan daripada apa yang saya cuba sampaikan di sini. Okay, jadi untuk membantu sahabat-sahabat pejuang hartanah, sahabat-sahabat RAN, penyelidik hartanah yang ada, saya boleh bagi satu syur lah kepada tuan-tuan puan semua. Kalau katalah tuan-tuan puan ada terjumpa owner-owner ataupun vendor yang nak jual hartanah tapi masih lagi belum menyelesaikan isu urusan pusaka ni tadi. Sebab ramai RAN-RAN yang saya tengok, diorang ni sebenarnya dalam keadaan yang nak jual rumah tu, dia terdesak nak jual, nak pakai duit cepat, tapi proses pusaka tu belum selesai lagi. Proses pusaka tu belum selesai lagi ataupun belum dimulakan pun lagi. Jadi dalam keadaan macam ni, apa yang saya syorkan, boleh nasihatkan kepada vendor-vendor ni untuk segerakan buat urusan pusaka tu dulu. Segerakan buat urusan pusaka tu dulu. Sebelum tuan-tuan perempuan advertise, iklankan rumah tu, better pastikan yang urusan pusaka tu dah dimulakan. Urusan pusaka tu dah dimulakan. Jangan pula bila kita tanya dengan vendor, vendor kata saya tak buat apa-apa lagi ni, tak start apa pun lagi. You all pun dah semangat sangat nak iklankan rumah tu, you all pun dah letak kat dalam mudah.my ke dalam FB ke apa ke nak iklankan rumah tu untuk dijual. Masalahnya adalah bila you all dah iklankan, ada ready buyer yang nak beli rumah tersebut dan ready buyer ni pula memang berkehendakkan nak cepat-cepat settlekan urusan tu. Yang vendor ni pula dah tergesa-gesa nak buat benda tu sebab nak dapat duit cepat. Implikasinya adalah apabila kita dah iklankan dan menghadapi masalah yang urusan pusaka tu belum lagi dimulakan dan baru nak start, nak filekan dan sebagainya. Okay, dan buyer ni pula nak cepat-cepat nak masuk rumah tu. Okay, kita khawatir sebab kena faham proses nak dapatkan surat kuasa mentadbir ni memakan masa yang panjang dan kalau tak mulakan lagi benda tu, kita takut di kalangan adik-beradik dia, di kalangan waris-waris dia yang berhak untuk dapatkan harta pusaka tersebut tadi masih lagi belum bermuafakat ataupun belum putuskan cara pembahagian tu macam mana. Itu yang saya risaukan. Sebab kalau misal kata yang nak jual ni katalah yang abang sulung lah katakan, adik-beradik dia ada 3 orang lagi, yang Angah, yang Alang, yang Usu ni, semua ni ada kepala masing-masing. Aku sayang nak jual rumah mak ni, banyak kenangan kita kat rumah ni kan. So macam mana kalau misal kata kau nak jual lo, kau tak kesian ke mak susah-susah payah cari duit beli rumah ni, kita membesar kat rumah ni lo. Dia masuk sentimen apa-apa ni kan, dengan sentimental value dia apa semua kan. Kan? Sebab tadi itu yang saya cakap, bila tak berpakat lagi, itu jadi masalah. Bila mereka tak boleh nak bagi keputusan, itu masalah. Lainlah kalau misal kata dia orang dah start buat kuasa mentadbir punya proses tu dan dah pun bicara,
tinggal nak tunggu perintah je keluar. Bila nak tunggu perintah je keluar tu maknanya mereka dah berpakat, mereka dah bermuafakat untuk buat apa dengan rumah tu. Yang tu kalau macam tu kita lebih selamat sikit lah. Yang saya ceritakan yang tak selamat ni tadi tu, kalau mereka belum berpakat, mereka belum ada satu kata putus nak uruskan apa ni, nak jual ke ataupun nak simpan rumah tu. Dan kita terlebih excited, kita iklankan, ada buyer pula terlebih excited nak beli pula rumah tu, tiba-tiba ada pula di kalangan waris tu tak setuju untuk menjual. Kan dah membazir masa kita kat situ, membazir duit kita iklankan pula dekat dalam apa ni, buat apa, social media punya marketing dan sebagainya, dalam apa ni, online dan sebagainya kan. So kena putuskan dulu. Dah nak keluar perintah tu, masa tu yang bagi saya lebih sesuai untuk tuan perempuan sebagai rent untuk iklankan. So kena nasihatkan mereka, segerakanlah. Urusan pusaka ni jangan dilewatkan, kena segerakan. So buat yang tu dulu. Okay, Tuan Fazli, ada soalan kat sini. Jika Muslim, kalau dah muafakat, tak perlu sijil faraid, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Terus ke pusaka kecil untuk salah seorang waris apply surat kuasa mentadbir. Yes, tak payah nak dapatkan sijil faraid daripada Mahkamah Syariah. So nanti bila tarikh bicara tu, pastikan semua waris hadir, ataupun waris yang tak boleh nak hadir tu dia dah tanda tangan akuan berkanun untuk menyatakan persetujuan dia. So tu yang penting lah, yang kita kena apa ni, faham di situ lah yang kita kena buat. So itu dia punya proses dia lah. Oh, Syahbani Marujan, Waalaikumsalam. Terima kasih Syahbani. Okey, urusan pusaka dah selesai baru boleh jual. Yes, itu yang terbaik sebenarnya. Itu yang terbaik. Kalau misal kata masih tergantung, masih hanging, belum buat apa-apa lagi, saya syorkan janganlah kita iklankan rumah tu. Tak perlulah kita ambil listing tu dulu. Bukan tak perlu ambil listing tu boleh, tapi kita peram dululah, kita simpan dulu. Jangan iklankan dulu. Sebab nanti pening kepala. Dah ada buyer ready nak beli, tiba-tiba pula yang waris ni ada yang tak setuju nak jual ke apa, dah satu kerja pula kita nak kena bersilat dengan orang, berguntau dengan orang, yang buyer ni pula kita nak kena explain balik kan. Dah malukan kita pula kan. Awak ni dah tahu rumah ni ada masalah, awak nak iklankan juga kan. So buyer ni pula dah apa ni, marah-marah kat kita kan. So tak sedap lah kalau macam tu. So better selesaikan dulu urusan pusaka tu baru kita iklankan. Okay. Tuan Nizam okay, setuju coach. Kalau tak, kita pun pening dan bazir masa ni. Yes, betul. So carilah listing lain yang lebih senang. Tak payahlah pening-pening kepala ambil listing yang bermasalah macam tu. So bukan tak boleh selesaikan, boleh, tapi dia akan menyebabkan kita mental kata apa, penat lah. Mental penat. Lepas tu kita dah kata apa, terlalu mengharapkan kes tu selesai. Kalau katalah rumah tu harga 5-6 juta, sekali dapat komisen 3% muai macam tu, tak apa juga kan. Ini kadang-kadang rumah kos rendah, medium cost, harga pun baru 100,000, baru 100,500 kan. So tu yang kadang-kadang kita fikir, alamak, bak kata Cikgu Jamrus, move on lah, kita next kan. So tu yang lebih baik, dan tak payah nak pening-pening kepala lah. Okay. So ada apa-apa soalan lain yang mungkin nak ditanyakan? Oh, ada yang letak smiley muka marah ni, kenapa ni? Marah kat saya ke? Janganlah marah kat saya. Letak ke tertekan smiley muka marah tu. Sian kat saya. Saya cerita penat-penat ni, korang marah kat saya. Tak apa pula yang jadi kemarahan, punca kemarahan tu kan. Okay, so itulah saja gurau je. So mungkin saya assume dia tertekan lah button marah tu. Dia nak tekan apa ni, gelak ke, nak tekan senyum kat situ kan. Tiba-tiba tekan button marah kat situ. Okay, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tamatkan kita punya topik pada malam ni? Okay, jadi kesimpulan yang saya sampaikan tadi tu, harap tuan-tuan perempuan buatlah filtering, sebagai rent buatlah filtering, tengok dulu, nak ambil listing ni, tengok dulu apa masalah yang mungkin berlaku. Kalau misal kata dia orang awal-awal lagi dah beritahu, okay, harta ni sebenarnya peninggalan arwah, dah meninggal, owner dah meninggal, urusan pusaka tu belum lagi dibuat, tak buat apa-apa pun lagi. Jadi terus nasihatkan mereka, okay tuan, saya tak boleh nak ambil listing ni lagi sekarang sebab urusan pusaka tu tuan kena selesaikan dulu. Kena buat segera tuan. Kalau tuan nak cepat-cepat jual, okay, settlekan urusan pusaka tu dulu. Dah dapat surat kuasa mentadbir tu, nanti kita akan uruskan untuk jual pula rumah, insyaAllah. Tapi kalau dia kata, pusaka tu dah nak selesai dah, tinggal tunggu perintah je, tinggal tunggu nak dapat apa ni, seal copy order daripada mahkamah je. So kalau dia dah cakap macam tu, terus dapatkan, okay, kalau dia dah cakap macam tu,
terus tanyakan dengan dia, boleh tak kalau saya dapatkan kata apa, dia punya persetujuan daripada waris-waris yang lain untuk menjual rumah ni. So terus tanyakan dengan dia. Kalau dia kata okey, tak ada masalah, boleh, kita boleh kumpulkan adik-adik saya, adik-adik saya yang terlibat dengan apa ni, harta pusaka ni, waris-waris yang berhak di bawah pusaka ni, kita boleh kumpulkan dia orang, kita boleh apa ni, dapatkan tantangan dia orang untuk jual. Kalau macam tu, then insya-Allah tak ada masalah. Boleh proceed lah untuk jualkan, walaupun perintah belum dapat. Okey. Syah ada tanya ni, adik-beradik ada 2 orang je, masa bapa hidup kakak yang jaga. Okey, right. Lepas bapa dah mati, kakak nak jual rumah bapa tu. Okey. Tapi bapa tak tukar nama lagi. Okey, adik tak setuju. Boleh buat tak tanpa persetujuan adik? Okey, kalau misal kata adik tak setuju, dalam kes macam ni sebenarnya tak boleh. Sebab adik tu di bawah faraid, dia ada hak. Dia ada hak untuk punya pusaka dia. Okey. Jadi apa yang saya boleh syorkan, mungkin boleh pujuk baliklah. Pujuk balik adik tu, tanya balik dengan adik tu, okey, sebenarnya apa yang dia terdetik dalam hati, apa sebenarnya niat dia dalam hati tu. Memang dia betul-betul nakkan rumah tu kata apa, dijaga ataupun tak dijual langsung sebagai kata apa, mengenang apa ni, keringat penat lelah ayah masa ayah masih hidup semua tu kan. So dalam keadaan macam tu saya rasa mungkin agak susah sikit lah, susah sikit untuk kita pujuk dia lah. Tapi kalau adik ni kata kalau aku jual ni berapa je yang aku boleh dapat, so mungkin dia rasa macam tak banyak ke apa kan, so cakap dengan dia, adik, benda ni kita jual untuk satu, okey, kita kena faham bila ayah meninggal, kita kena tanya balik ayah punya hutang, ayah ni masih ada hutang ke tidak. So kalau misalnya kata hutang ayah masih ada dan tak ada means ataupun tak ada cara macam mana kita nak settlekan untuk hutang ayah yang ada tu, so sebaik-baiknya kita nasihatkan adik-adik, kita jual ni sebenarnya kita nak buat nak settlekan hutang ayah. So kalau kita tak settlekan hutang ayah, kesian ayah kan. So baik-baik ayah tu nak melangkah masuk ke syurga sebabkan hutang ni mungkin dia lambat masuk ke syurga. So kita kena ni lah, kita tengok balik. So macam harta pusaka tadi tu, okey, bukan semata-mata kita nak bagi harta pusaka tu terus pada waris. Kita kena tengok juga hutang dia yang ada tu kita kena langsaikan dulu. Lepas tu perbelanjaan untuk apa, pengkebumian apa semua tu kita kena ambil kira. Kalau ayah belum pergi haji, kita kena buat dia punya badal haji dulu kan. So banyak benda-benda yang kita nak kena uruskan sebenarnya. Bukan semata-mata nak bahagi duit yang dapat, bukan semata-mata kita nak terus agih-agihkan, tidak. So benda yang wajib tu kita kena dulukan lah. Yang wajib tu kita kena dulukan, kita kena pastikan yang kita tunaikan apa yang sepatutnya dilakukan untuk kebaikan arwah tu. Itu yang sebenarnya kita kena fikir. So kena pujuklah balik adik tu, tanya dia balik, okey. So kalau misalkan adik tu dah dengar, saya rasa insya-Allah dia akan terbuka hati untuk selesaikan masalah kata apa harta pusaka ni tadi dan boleh bermuafakat lah adik-beradik tadi, insya-Allah. Coach, pernah tak terjadi pada coach depan hakim semua dah sepakat, semua dah setuju dan sign, selang 2-3 hari ada salah seorang tarik diri ataupun tak setuju, macam mana coach? Okey, kalau dah buat proses bicara, semua dah bersepakat dan semua dah bersetuju dan dah direkodkan dah pun, dah diminitkan pun oleh hakim tadi, lepas tu dia keluar, tiba-tiba ada setan mana rasuk dia ke apa ke, dia tak jadi pula nak apa ni ikut muafakat yang dah disetujui tadi tu kan. Sebenarnya masalah di situ, dia kena filekan objection ataupun nak kena masukkan dia punya what we call bantahan lah. Tapi dalam keadaan macam tu sebenarnya kalau tak silap saya lah, sebab kes macam ni tak pernah berlaku, saya tak pernah lagi overcome kes macam ni lah. Kalau ikutkan proses untuk dia buat bantahan tu pun akan makan masa jugalah. Perintah dah keluar, dia nak bantah perintah yang dah keluar oleh mahkamah tadi atas persetujuan yang sebenarnya dia sendiri yang bagi pada mula-mula tu kan. So jadi satu, saya tak pasti macam mana cara dia bantah. Saya rasa dia boleh buatkan apa, difailkan bantahan, cuma sama ada benda tu akan diambil kira ataupun tidak, itu bergantung pada budi bicara mahkamah ataupun budi bicara pentadbir tanah tu sendirilah. Minta maaf Tommy sebab saya tak ada pengalaman, sebab
Saya tak pasti macam mana dia punya ni, tapi mungkin boleh, tapi saya tak tahulah sama ada mahkamah boleh entertain ataupun tidak, ataupun pentadbir tanah boleh mendengar bantahan tersebut selepas perintah tu dikeluarkan ataupun tidak. So nak kena tengok balik, kena study balik, saya kena buka balik buku, ada tak dia punya ni. Oh, Mas baru masuk. Okey, Mas ulang tengok lain coach. Tadi tak sempat sebab ada di luar. Okey, tak apa. Nanti Mas boleh tengok kemudian. Okey, terima kasih banyak-banyak Mas. Okey, so saya rasa itu sajalah coach untuk malam ni. Saya minta maaf lah kalau penerangan saya ni agak berat untuk difahami ataupun mungkin agak tak menyeluruh, sebab saya cuba kupas topik yang saya belajar masa belajar undang-undang dulu dalam tempoh satu semester. Nak cerita pasal satu pusaka semua ni kan, Islamic Family Law tu dalam satu semester kita belajar dulu. So sekarang ni saya kupas dalam tempoh 1 jam lebih. Memang tak munasabah macam mana kita nak kupas dalam topik 1 jam lebih yang kita belajar dalam tempoh satu semester. Satu semester lebih kurang dalam 3 bulan lah kan. So dalam Islamic Family Law dulu memang kita ada belajar lah tentang benda ni. Dan berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya ceritakan tadi tu, berdasarkan pada apa yang saya pernah lalui lah. Dan saya harap penerangan saya tu bolehlah sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua, membuka minda masing-masing, dan bagi mereka yang mungkin berhadapan dengan situasi nak mentadbir pusaka tapi tak tahu cara macam mana, dan nak gunakan khidmat peguam, boleh lantik mana-mana peguam yang memang mahir dalam bidang ni, tak ada masalah. Kalau nak bertanya soalan, lepas ni nak kontak saya, nak WhatsApp saya, silakan. Nombor telefon saya di kat bawah ni, boleh kontak saya selepas ni insyaAllah. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan e-book saya, so e-book saya punya link pun ada kat bawah ni, dan dalam page Hartanah dan Anda ni saya dah pinkan e-book saya punya link tu di post yang pertama lah. Saya dah pinkan post tu yang pertama sekali, so tuan-tuan puan boleh tengok pin post yang pertama tadi tu di page Hartanah dan Anda insyaAllah. Okey, terima kasih, terang dan jelas. Okey, terima kasih Ridwan. Okey, Tuan Izam, santai dan senang difahami. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Izam. So far clear coach, terima kasih dengan ilmu yang mahal. Okey, tak mahal mana pun, ilmu ni pun bukan milik saya, ilmu ni milik Allah, saya cuma menyampaikan saja. So bukan milik saya pun. So kita kongsikan, benda yang baik kita kongsikan, dan insyaAllah bila saya dah kongsikan ni, tuan-tuan perempuan dah tahu, tuan-tuan perempuan pula kongsikan kepada orang lain. Kongsikan dan terus kongsikan. Jadikan satu amalan. Ilmu yang kita dapat, jangan kita simpan dan kita sampaikan kepada orang lain. Tak kisahlah orang tu pernah dengar ke, orang tu tak ada masalah macam yang saya ceritakan ni ke, it doesn't matter. Nak kongsikan tu kita kongsikan je. Lepas ni, apa yang saya dah letakkan di Facebook page Hartanah dan Anda ni, insyaAllah segala apa yang saya postkan dalam page saya ataupun dalam saya punya personal account tu, semua tu bukan milik saya, semua tu milik Allah, datang daripada Allah. Dan tuan-tuan perempuan ada tak payah tanya saya pun tak apa, nak kongsikan aja, tak ada masalah. Tak perlu nak minta izin coach, nak apa ni, sharekan benda ni, bagi saya tak ada masalah. Nak sharekan tu by all means, tuan-tuan perempuan boleh sharekan, tak payah nak minta izin saya pun tak apa. InsyaAllah. Okay, right. So itu saja perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Sebelum tu saya nak bagi pesanan sikit. Hari Sabtu ni 12 September pukul 10 sampai pukul 1 tengah hari, 10 pagi sampai 1 tengah hari, saya akan adakan Business Opportunity Program, BOP, BOP bersama rakan agensi yang saya dah collaborate di Suasana Ilmu, Bandar Tun Mesin On Ceras, di pejabat saya sendirilah. Dekat pejabat saya tu ada bilik seminar. So kita akan adakan BOP tersebut di bilik seminar pejabat saya, insyaAllah pada pukul 10 pagi bermula sampailah ke pukul 1 tengah hari. Jadi siapa-siapa yang berkelapangan, okey, ini khusus untuk mereka yang berminat untuk menjadi perunding hartanah, mereka yang berminat untuk jadi pejuang hartanah. Okey, so saya jemput tuan-tuan perempuan nak datang ke pejabat saya tu, ada link yang saya dah berikan, saya dah postkan dalam copywriting yang saya dah letakkan pagi tadi. InsyaAllah tuan-tuan perempuan boleh scroll balik ke atas tu, tengok copywriting yang saya dah letakkan untuk pendaftaran, ada link dia. Ada link dia, boleh masuk ke link tersebut dan daftarkan diri tuan-tuan perempuan. Sebab tempat terhad untuk PKP ni kita tak boleh lebih daripada 20 orang.
Sebab saya buka tu hanya terhad untuk 20 orang saja. Setakat ni dah ada 5 orang yang dah mendaftar, dan saya harapkan tuan-tuan perempuan yang nak datang tu daftarlah segera. Daftar segera sebab cukup je 20 saya akan tutup. Saya tak boleh nak open lebih sebab penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi kita kena patuhi SOP lah. So 12 hari bulan September pukul 10 hingga pukul 1 tengah hari. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa di suasana ilmu. Saya akan jemput tuan-tuan perempuan, terangkan kepada tuan-tuan perempuan macam mana nak jadi perunding hartanah, dan rakan daripada agensi yang collaborate dengan hartanah anda ni pun akan terangkan apa peluang opportunity yang ada untuk menjadi perunding hartanah tu. InsyaAllah. Okay. So itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.